Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh. Itu cek. Ha, tak ada. Okey, ada. Cek. Assalamualaikum. Yo. Ya, sedar. Menghampiriku penuh tawa, penuhan mata terpesona. Kau cahaya, kau permata. Ku rasa bila kau tiada, nyata kasihmu sementara. Kau melangkah pergi tanpa ku rela. Dan aku pun merasa langkah mula terhenti. Kini kau tiada, sepi. Aku sendiri tanpamu lagi, yang mampu setia temani. Bahagia lebih sempurna untukmu di sana. Aku sendiri tanpamu lagi, yang aku cinta sampai mati. Moga kisah kita terbina semula akhirnya. Masih teringat detik mesra, hias itu sentiasa selalu berkata-kata kau setia selamanya. Ku yakin pada takdir kita, ku serahkan jiwa dan nyawa. Cerita terindah pada akhirnya. Sedar tak sedar, setelah hari Jumaat pagi, setelah aku kembali dalam Nasi Lemak Kopi O, saya dengan Naisi tadi saya cakap lawak. Sama ni check out kat YouTube, kat Instagram je. Ikan. Pagi ni dah Dan dengar satu dah. peringatan, sedar tak sedar kita pun dah menghampiri hujung tahun. Dan sedar tak sedar banyak perkara yang kita lupakan. Kita Betul. terlalai. Dan bersama dengan Uni IC nanti semuanya abang-abang idola kami semua. Ya, betul. Idola. Apa sukanya? Abang. Dulu nak kita tahu, Ya. masuk tahun baru maksudnya umur makin naik jugalah. Tapi saya tak kisah. Tapi penting nampak muda, Betul. hati muda, Ya. senyum je selalu. Itu je tips InsyaAllah. yang selalu orang tua saya pesan lah. Alhamdulillah. Orang tua pesan. Orang Jangan tua tunjuk ke pesan, sini. bukan orang tua yang ni. Orang tua dekat baik. rumah tu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumaat, hari penghulu segala hari. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan kat rumah tu, ibu apa yang mungkin tengah memikir apa nak buat hari ini kan. Anak-anak pun cuti sekolah, esok Ya. lusa nak pergi mana dan sebagainya. Jangan risau, sambil-sambil memikir, kita berkongsi pendapat, pandangan dan sebagainya bersama kami berdua, saya Talib. Saya Daya Bakar dan hari ini apa agaknya yang kita nak ceritakan selain daripada kejap lagi, Ya. Delaisi akan ada bersama ada lagi seorang ni. Siapa? Lagu sedang nyanyikan siapa? Cepat. Dia tak boleh cerita sekarang, Alah. tapi seorang anak muda yang visionnya sangat tinggi. Ya. Jihadnya juga sangat dikagumi. Siapakah beliau tu kejap lagi kita akan kongsikanlah. Betul. Dan mereka semuanya akan bergabung dan buat persembahan dan kita sebenarnya akan bersama dengan Uni IC. Mereka akan membicarakan sebab baru-baru ni viral kita pun dapat tahu kalau siapa follow IG dan sebagainya, mereka ditahan di Turki ketika menyertai misi bantuan kemanusiaan baru-baru ni dan mereka terpaksa pulang ke Malaysia balik atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan dan kita akan bersama dengan mereka nanti bertanya sini apakah yang mereka lalui sebenarnya yang lebih penting sebab mereka ada pengalaman berjumpa dengan anak-anak Syria, anak-anak pelarian dan mereka akan berkongsi apakah sebenarnya. Itulah, kalau tengok video sekarang pun dah rasa sangat menarik, apalagi dengan kisah mereka yang banyak juga rakan-rakan artis semua pun banyak repost. Tapi Alhamdulillah hari ini dah selamat pun. Ada dekat Nasi Lemak Kopi O pun. Betul, Alhamdulillah. Dan kita juga selepas bersama dengan mereka kami nak bawa anda seperti biasa mengembara, melihat, meninjau. Sebenarnya di Malaysia ni ada banyak lokasi-lokasi hebat yang dapat kita tambahkan ilmu sebenarnya kita tak sedar. Dan kali ini kita akan bawakan anda ke Putrajaya. Ada kafe OKU. Memang kadang-kadang kita banyak pergi kafe, tapi kafe ni memang sesuatu yang berbeza dan tak jauh pun di Putrajaya oleh Institut Pengajian Tinggi. Dan katanya memang yang serve yang terlibat dalam kafe ini adalah OKU, orang-orang OKU. Di mana keras teringin juga saya nak pergi Talib. Ya betul. Tengok kopi tu bagus, pandai diorang ni. Sebenarnya mereka adalah kelainan upaya mereka mampu untuk berdikari. Yes. Jika diberi peluang. Betul. Jadi kalau kita berurusan dengan mereka sebab saya
saya ada pergi ke beberapa restoran, memang ada pelayan-pelayan di restoran tu memang dia ada kelainan upaya kerana dia tak dengar, dia tak boleh bercakap. Jadi kita tengok, jadi janganlah cepat marah melenting kalau kita panggil dia tak datang. Ya, sebab barangkali dia semua ada kelebihan masing-masing. Setuju. Dan ternyata pagi-pagi ni bila lapar rasa cakap, alamak, kejap lagi lah kita tengok kembali ilmu pasal cafe OKU ni. Betul. Dan sebenarnya lokasi-lokasi masa saya tekan ini adalah lokasi-lokasi yang bagus untuk kita pergi, dan ada juga lokasi yang kita perlu elakkan. Okey. Elakkan. Apa elakkan tempat macam mana tu? Sebab lokasi yang didatangi oleh entiti-entiti yang tidak mahu kita jumpa. Oh, okey. Saya tahu. Contoh saya tak tahu kalau anda di rumah pernah dengar kan cerita-cerita ini. Tapi contohnya dia dekat R&R. Dia cakap, tahu tak? R&R tu ramai orang kat tempat tu. Makanan dia pun nampak macam banyak. Lazat-lazat pula tu. Tiba-tiba. Kau main R&R mana tadi? Contohnya R&R. Hang tahu tak? R&R tu mana ada dah. Dah tak ada dah. Hang pergi mana? Terus bergemar. Apa yang dia makan? Siapa yang dia jumpa? Apa yang dia buat? Itu semua kita akan bersama dengan tetamu kita akan membicarakan lokasi entiti, tempat yang mereka suka duduk menetap dan tempat kegemaran mereka yang mereka suka datang. Itu antaranya. Harap-harap kita tak pernahlah pergi tempat yang seperti itu. Mintalah dijauhkan. Tapi memang pelik kan sebenarnya. Memang Cakap pelik. pasal pelik-pelik. Kita nak masuk cerita yang pelik-pelik ni. Kenapa yang pelik? Bayangkan kita ada twin kembar. Bayangkan ada kembar. Kat rumah tu sama-sama boleh bayangkan. Baik, comel. Okey, tiba-tiba selepas 25 tahun. Kita kembar tertukar sebenarnya. Maksudnya kembar yang kita bawa balik tu bukan anak kita? Bukan, dia macam lain sebenarnya. Bukan kembar sebenarnya. Agak saya rasa 25 tahun tu, agak berfikir, patutlah rupa lain ke, perangai lain ke kan? Ya Allah. Tapi selepas 25 tahun ini dikatakan sesuatu yang tak dijangka sebab katanya masa masuk ke hospital tu waktu dan juga kan dia macam pramatang. So baby tu katanya sama-sama dapat treatment yang sama. Tapi kalau kita tengok muka diorang ni sekali pandang memang seiras tahu, juga. Tak payah apa. benau nak tahu. Kalau macam saya dengan Mariah Carey dengan Adele tahulah bezanya. Memang nampak. Macam Abang Talib kalau dengan Superman sama lah. Alah. Okey, betul dah ya. Itu yang memang pelik lah. Dan juga kita bercakap tentang mereka ini, kita juga nak bawakan anda tentang satu pergerakan solidariti lah. Di mana kita semua tahu, kita sentiasa bercakap tentang ini semua adalah tanggungjawab kita bersama. Di mana viralnya kisah Baitul Maqdis yang bakal diambil alih oleh Israel. Yang diisytiharkan sebagai kota raya Israel. Ya, dan kita masih memperkatakan dan juga banyak tentangan daripada semua umat Islam di strata dunia. Jadi di Malaysia juga kita ada pergerakan dan juga usaha dan inisiatif itu sendiri untuk menunjukkan kita menentang sekeras-kerasnya. Ini adalah satu bagi kami sendiri Nasihat KPO, ini adalah satu tentangan yang harus dibawa ke depan dan terang-terangan kerana ini memang ternyata tak legal. Bagi saya memang tak sah. Ya, betul. Dan ini sebenarnya tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita bersama. Dan bagi bercakap tentang itu, kita akan bersama dengan tetamu kita nanti akan bercerita tentang satu solidariti akan dilangsungkan pada hari ini jam 12.30 hari nanti di Putrajaya. Dan nak meninjau tentang lanjut apakah program dan apakah objektifnya dan bagaimana kita boleh sama-sama terlibat menzahirkan rasa tentangan kita, bantahan kita tetap apa yang telah dilaksanakan oleh Donald Trump. Betul. Kita akan bersama dengan tamu kita nanti sebentar saja lagi. Yang paling kuat ialah unity itu sebenarnya. Betul, bagus. Dan seterusnya Iqra. Dengan cerita bukan Ustaz Asni. Itulah Ustaz Asni tak ada tapi kita gantikan Ustaz. Tapi Ustaz ni lah, kalau saya dah tengok perkembangan dia lama. Saya pernah bersama-sama beliau dalam satu program lah. Akademi Al-Quran dulu. Suara memang... Garang tak? Dia tegas, dia tak garang, dia tegas. Sis nervous sebab ni first time. Tapi dia muda. Meletup, muka elok. Ini mesti kejap lagi nak lari ni. Surah apa ni? Surah Al-Bayyinah ceritanya. Kita puji Ustaz ni siap-siap. Mudah-mudahan tak adalah Ustaz ni garang sangat dengan saya. Jadi kejap lagi sama-sama dengan Iqra. Anda semua boleh telefon kami di 18881677. Kita mengaji bersama-sama surah Al-Bayyinah. InsyaAllah. Dan daripada dah mengaji apa semua dah rutin Daya, biasanya Daya akan buat campak-campak. Betul. Kali ni kita nak campak apa? Kali ni kita campak segala perasaan yang negatif ke kiri dan ke luar. Amboi. Bukan. Pizza pepperoni. Pizza. Wow. Minggu lepas kita makan yang daging Pai daging. Minggu ni kita buat pizza pepperoni. It's Italian? Is it Italian? Italian, so we're going to cook together. That's good. That's good. Okay, fantastico. Dan itu antara selama 2 jam kita akan kupas bersama dengan anda. Dan kali ini kita nak bawakan anda paparan akhbar
yang akan kita kongsikan. Dah sedia ke belum paparan akhbar kita untuk kita bacakan bersama hari ini? Yep. Dan sambil-sambil itu kita menantikan pilihan-pilihan akhbar utama kita. Dan sebenarnya cuti-cuti sekolah ni perkara yang paling penting yang selalu kita tengoklah ibu-ibu semua kadang-kadang tak sempat nak beli barang-barang tapi mereka terlewat beli barang-barang sekolah. Dah siap dah. Pasport generasi baru sukar dipalsukan. Berita harian. Okey, apa yang agaknya sukar dipalsukan ni? Dokumen dilengkapi teknologi terkini iaitu Piawan ICAO. Di mana Ahmad Zahid membantu mencuba mesin autogate dan pengimbas wajah yang baru sambil diperhatikan Mustafar pada majlis perasmian kilang data sonik di Petaling Jaya semalam. Baiklah, katanya sasar 100% pemasukan diatasi. Kita sasarkan 100% pemasukan dapat diatasi. Katanya juga Menteri Dalam Negeri selepas melawat dan merasmikan kilang percetakan pasport data sonik di Petaling Jaya ya. Ya, bagus. Dan mari kita lihat paparan yang selanjutnya. Apakah yang akan kita kongsikan hari ini antara yang akan menghiasi paparan akhbar hari ini. Wow, siapakah ini? Saya terkejut bukan itu. Saya ingatkan saya tadi tapi bukan rupanya. Dan caruman KWSP pekerja 11% Januari ini. Pastikan jumlah caruman, majikan perlu memastikan amaun caruman yang betul dipotong daripada upah gaji pekerja dan diremitkan kepada KWSP berdasarkan kadar caruman yang baharu. Maknanya 11%. 11%. Sebenarnya sebelum ni ada pilihan ya, dan kini dia kembali pada kadar 11% berkuat kuasa Januari ini. Dan sebagai pekerja, kita juga ada tanggungjawab periksa dengan majikan, pergi ke KWSP, cetak penyata, semak bahawasanya memang itulah caruman yang diberikan. Baik. Majikan ada potongan majikan, pekerja ada potongan pekerja. Jadi kita kena ambil tindakan. Ini tips lah lagi ni. Jangan buat tak tahu, tunggu bising kemudian. Anak jerong bahan kaki nelayan derita 30 minit apabila ikan ganas enggan lepas gigitan di lutut kiri. Allah, tengok gambar pun saya rasa sakitnya. Jadi seorang nelayan ni memang menahan sakit hampir 30 minit ya. Kaki kirinya digigit seekor baby shark. Ni bukan baby shark memang baby shark betul. Baby shark duduk band tu Ini memang ganas ni, berukuran lebih 0.5 meter Ya Allah. pada jam 12 tengah hari semalam. Dan ini kisahnya kejadian menjadi semakin cemas apabila ikan jerung tu tak nak lepaskan kaki dia, dah naik ke darat pun tak nak lepas. Nampak tu? Jadi sampai semua orang tengok dan terpaksa orang ramai tolong. Sebaik anggota APM berusaha tolong melepaskan kaki nelayan daripada gigitan ikan jerung. Itu pun APM dah datang 10 minit untuk APM lepaskan kaki itu. Ya Allah, dugaan. Sakitnya. Okey, baiklah berita yang seterusnya. Paparan seterusnya. Lapar ikan jerung tu. Okey. Ingat Tuhan Dek ya, pada harian Metro, 46 kanak-kanak ditahan terbabit perlombaan basikal lajak haram. Didenda baca Al-Quran. Allah, bagus. Saya tunggu apa. Ini kadang-kadang kita tengok anak-anak kita ni tak pastilah. Mereka sebenarnya takut, tapi bila ada kawan-kawan dia rasa seronok. Dia bergeng lah. Dia ada kawan. Jadi aktiviti ni kadang-kadang nak kata ibu bapa tak pantau, ibu bapa kadang bekerja, tahu juga. Tapi kadang-kadang anak-anak ni pun pandai, dia menyelinap. Dia tak beritahu mak bapak. Tahu-tahu datang mak orang beritahu dan sebagainya. Ini dia antara penganjuran pertandingan yang diwar-warkan di dalam social media tau. Budak-budak WeChat. Bahaya. Bila WeChat. internet disalahgunakan untuk menjadikan sesuatu yang haram, itu kita tak boleh buat. Sekarang ni kita nak berehat sebentar. Kita nak baca berita tadi dengan UNIC. Lepas ni kita nak kembali balik dalam Nasi Lemak Kopi O. Ya, kita akan bersama dengan UNIC. Saya sebut apa? Saya dulu fan club, saya tahu. Saya sebut selalu apa? UNIC satu, UNIC sebenarnya. Nanti kita akan bersama dengan UNIC sebentar saja lagi. Nasi Lemak Kopi O, Nasi Lemak Kopi O, Lemak Kopi O, Nasi Lemak Kopi O. Satu kesilapan besar UNIC baru perasan. Dekat pasport kita sebenarnya ada bila lepas airport masuk Turki tu dia tulis sila ke balai polis untuk sahkan. Jadi lepas semuanya sebabkan ni. Itu Bazli pakai baju ni. Pakai baju musikal. Jadi dia dah syak kita semua nak masuk Syria secara haram. Sebab dia target kita bawa barang-barang bantuan Jadi dia orang dah tahu. Jadi bila kami memang kena tanya masa masuk tu. Dia tanya apa? Dia orang tanya nak pergi mana? Cakap nak pergi camp di Hatim. Untuk apa? Afdol pula baru
dia rajin menjawab. Jadi dia jawab kami ada misi lah. Jadi tak perasan lah kena cop. Terima mohon daripada semua Malaysia doakanlah kita kat negara orang ni macam-macam boleh jadilah kan. Jadi negara perang pula, isu Syria pula sekarang lagi ketat dengan isu Palestin lagi. So kita harap mohon doa sangat. Alamak. Itulah dengar cerita pun saya dah berkerut macam ni kan. Alamak, apa benda sebenarnya berlaku kan? Apa cerita sekejap sebenar? Kata pasport pergi balai polis lah. Sekejap kata salah pakai baju lah. Kata dia punya team manager salah lah. Sebagai jawab macam siapa soalan. salah sebenarnya? Siapa salah? Kenapa apa yang jadi? Tiba-tiba lah. Dia emosi kan? Tak payah nak pening kepala. Ni ada tiga depan muka. Mai sini. Mai kita tanya dia. Kita dengar cerita. Apa jadi ni nak pergi buat bantuan sebenarnya dan tiba-tiba kena interrogate dan ditahan sebagainya. Nervous, satu nation nervous ya. Adakah kamu semua memang ada niat untuk menyelinap masuk dalam Turki melalui jalan tikus? Ada muka berjenayah. Macam kena soal siasat kan? Cerita lah memang Inspektor Talib lah. Saya ada link dengan Turki. Tak ada. Saya akan beritahu ayat-ayat Turki semua. Kau cakap Turki sikit dia. Semua kena save ni. Gule-gule. Ya betul. Gule-gule tu apa? Gule-gule sama tahun baru. Oh okey. Gule-gule sama tahun baru. Tak ada, dia macam ni cerita dia. Kita dalam satu, semua dah tahu kan, kita dalam satu misi keamanan sebenarnya, misi untuk kita bantu pelarian-pelarian Syria di sempadan Turki. Nama dia Rehan Lee. So di Hatay atau Rehan Lee ni dia adalah satu sempadan yang sangat dekat lah dengan Syria. So dia cuma keamanan dia tu sangat tinggi lah. Dia kita panggil apa, sistem keselamatan dia. Dia memang pentingkan benda-benda yang kalau bawa kepada yang boleh disyaki ni, dia akan tahan lah. Disyaki contohnya? Contohnya macam sumbangan ke apa macam kan? kita bawa sumbangan banyak-banyak pun payah. Kenapa pula? Sebab bagi dia akan banyak soal lah. Silap-silap dirampas, tapi kita tak bawa benda-benda tu. Okey. Cumanya masa nak masuk tu, yang dalam video tadi tu, kita abaikan cop tu di pasport tu yang mengatakan kena pergi rujuk polis. Oh, kamu tak rujuk lah. Tapi kalau kamu mana? Masa tu nak masuk, di Rehan Lee tu. Okey, nak masuk Rehan Lee dia kena dapat cop. Kita orang tanya orang Syria ataupun pelarian yang duduk sana ataupun orang Turki lah. Tanya dia ni berkenaan apa, dia kata kena rujuk sebab mereka syaki korang ni semua ada misi nak masuk ke Syria. Orang luar nak masuk Syria secara haram. Baik. Faham tak? Maksudnya bila Lapor kita buat diri lah. dia minta lapor Habis diri. apa tujuan kamu ke tempat tu masa tu? Fazli mungkin boleh tambah apa tujuan utama? Actually itulah misi utama kita. Kita nak pergi ke sempadan sahaja. Sempadan ke sempadan? Sempadan. Aku Sem tu Sempang. Kita pergi ke sempadan sebab nak bagi bantuan ke pelarian Syria. Dan di situ juga ada sekolah-sekolah yang telah pun orang kata di bawah kelolaan Muslim Care. Daripada collection rakyat Malaysia, Muslim Care telah pun berjaya membuat sekolah daripada kontena seadanya sekolahnya, tapi berfungsi lah dengan gurunya, dengan suasana sekolahnya kan. Betul. Jadi misi kita, orang banyak tanya, misi ni fail lah nampaknya. Tak, Alhamdulillah misi kita berjaya, cuma kita kena tahan tu masa balik dengan SB. Berapa ramai yang kena tahan sebenarnya? Termasuk tu lah muka-muka je. UNSC bertiga, wakil ada daripada Muslim Care 3 orang. Baik. Dengan PR kita dengan manager 7 orang lah. 7 orang Dan lah. berapa lama sebenarnya masa ditahan di soal siasat semua tu? Dia kuat betul kan muka ni. Muka serius ni? Sayang tu. Ini polis Turki. Carry kan? Dia sebab kita banyak transit tu. Dia jadi lama. Maksudnya lebih daripada 5 jam lah. Lebih 5 jam ditahan masa nak keluar. Nak keluar tu, nak punca nak ditahan tu sebab dalam beg tu ada scan-scan ada stabilizer. Ya. Stabilizer. Panjang lah cerita. Jadi panjang lah. Aduh. Jadi dia tak pernah tengok barangkali ni apa benda alat kau bawa ni. Yang jadi masalahnya pula sebab dia orang tak faham English ataupun Arab. Aduh. Habis tu cakap bahasa apa? Kita dua tu je boleh. Cik. Dia cakap bahasa Turki. Dia kata call saya. Alamak, boleh Turki. Kita tak sempat nak Google Translate. Dia betul-betul lah. Jadi susah lah nak terang. Kita ini adalah stabilizer kamera. Nak kena tunjuk kat dia. Sampai yang lagi parah tu dia scan menggunakan pengesan bom. Okay. Sebab dia ingat macam ini ada senjata kan. Jadi itu yang kita nak terang. Jadi lama lah. Jadi bila dah disyaki, so banyaklah soalan dia. Pergi mana ni? Kenapa datang Hatay? Tak ada tempat lain kan nak datang gitu. Yang kamu cuba masuk ada menerusi jalan darat. Darat. Jadi tak ada kontak apa semua dengan orang dalaman nak plan dulu. Dah ada wakil lah. Dah ada wakil. Kat sana ada wakil Muslim Care. Dia tak boleh bercakap bahasa Turki. Arab. Ada seorang boleh bahasa Inggeris. Dia orang luar, dia orang Syria. Itulah bila ada language barrier ni memang akan jadi masalah.
Bila kita cakap English kan, kadang-kadang dia pun tak boleh nak belajar English. Jadi masalah. Ayam itik lah ni. Ayam itik Turki. Ayam Turki kat situ. Ayam itik Malaysia, Turki. Susah. Jadi kalau kita tengok, Turki biasa kita faham dengan dengan Erdogan, dengan presiden yang sangat membela Islam. Malaysia, adakah dia tidak iktiraf Malaysia sebagai satu negara yang rakan strategik dalam keamanan? Sebenarnya terang Malaysia dapat kira nama yang sangat dikenali di Turki. Bahkan pada pelarian Syria ni, orang Malaysia ni sangat agung lah bagi mereka. Sebab banyak berikan bantuan Malaysia sampai dia letak bendera dekat sekolah semua kan. Sebab bagi dia Malaysia sangat baik, alhamdulillah. Cumanya bila ni kita pergi soal keselamatan dan security, dia punya SOP biasa, pihak keselamatan dia ada SB yang datang tanya. Tak pakai baju polis pun, tapi tanya bagaimana ni. Kita tak boleh nak terlalu jujur sangat. Faham. Dia kena kecoh-kecoh sikit sebab dia kata sebab kalau sebelum ni bila kita bagi tahu ada sekolah yang diakui, diiktiraf oleh UNICEF ataupun PBB, dia pun okeylah. Dia kata sebab sebelum ni ada yang masuk Syria secara haram. Itu dia punya ketakutan. Jadi dia nak jaga benda-benda tu lah. Okey, saya nak tahu jugalah waktu kena interrogate tu mestilah macam perasaan nervous, berpeluh, sejuk dan sebagainya. Ada tak diinterrogate tu dengan menggunakan kekasaran ataupun mungkin dia psychologically macam you rasa affected ke takut tiba-tiba macam mana? Jadi kau kena tanggal baju. Kalau aku interrogate kau, aku tak berani tengok muka kau. Apa yang dia takut? Yang susahnya adalah kita tak dapat line internet. Tu yang menyebabkan orang rasa sampai 14 jam, 15 jam tu. Bagi internet kan? Tak dapat dikesan lah, kamu tak dapat nak bagi respon dan sebagainya. Kami last update tu masa tu bagi tahu admin je. Kita orang kena tahan ni. So settle berapa jam tu baru kita terus ke Turki sampai Istanbul. Terbang dulu. Sampai Istanbul dah landed baru boleh update. So dia memang agak kasar. Kasar tu memang budaya kita kata Arab ataupun Turki ni dia Arab je, dia bukan Eropah sangat, acah-acah Eropah lah kan. Dia sebenarnya stabilizer tu yang punca utama lah. Diorang lagi rasa. Dia nak tahan. Ni apa ni? Aku tak pernah tengok ni. Tapi ya juga kalau askar lembut-lembut payah juga kan. Dia kena keras kasar lah. Apa nak kira? Kelah demo. Tambah sampah gula. Okey, masa kena tahan tu, adakah korang discuss sebelum tu? Okey. Apa strategi dia? Apa kita cakap? Ada strategi ataupun kau jangan nangis, jangan eye contact. Kena apa yang korang ada bincang? Ada yang menangis tak korang? Ni awal-awal lagi. Benda paling besar lah. Maksudnya kita kena plan jangan banyak keluar apa yang kita nak buat lepas tu kan. Jangan banyak jujur sangat. Jujur sangat ni. Nanti dia akan lagi macam-macam. Lagi dalam. Muslim camp pun bagi tahu kalau boleh kalau nak jawab. Acah tak faham. Jawab sikit-sikit je lah. Bawa tak tahu buat bengap kita macam tu lah. Kalau boleh masa mula-mula nak masuk tu. Masa mula-mula nak masuk daripada Malaysia sampai ke mana? Malaysia sampai Istanbul nak masuk ke Rehanli tu kan. Masa-masa tu dah buat bengap lah. Itulah sebenarnya UNIC ada buat satu kesilapan yang besar. Apa? Tak bawa kita berdua. Kita settle kan. Okey. Bila Rasanya Daya sebelum kerja. Kau dah belalak kan? Kau dah nangis. Dia cuak. Dia cakap, kau buat dia orang ni. I will report to your country, your prime minister. Ngambul. Itu katanya lah kasih baik. Kiranya lepas korang dah ditangkap tu, kena bagi tahu lah, adakah misi tergendala ataupun misi dah selesai? Cuma nak balik tu je yang problem. Misi kita selesai, cuma masa nak balik lah kita kena tahan dengan SB. Dia kena tahan ni taklah sampai kena pukul, kena masuk jail lah. Cuma dia standard SOP untuk geledah beg, untuk tanya yang macam-macam. Geledah. Cek apa lemak banyak ni. Tepuk tak ada. Lalu biasa ni kena berhenti tepi kejap. Baik, ini kita nak tanya juga. Okey, itu cerita kamu ditahan dan sebenarnya kamu dah lihat sendiri suasana anak-anak kat sana, anak-anak yatim kat sana. Saya tengok IG dan sebagainya, kamu menyanyi bersama mereka. Bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya mereka perlukan? Sebenar-benarnya apa keperluan mereka? Dan mungkin boleh kongsi pengalaman. InsyaAllah bulan 1 ni kita akan pergi lagi. Yes. Itu dia. 31 Januari insyaAllah. Confident kau. Kan? Betul. Walaupun menangis tapi tak serik Tak. Apa yang boleh kami kongsi? Rindu Mereka ni kita panggil apa? Yang masuk ke Turki diselamatkan selesai pinggang.
So tak ada keluarga, ada yang tak ada keluarga, ada yang kami jumpa ni keluarga balu yang suami mereka tu korban bukan sebagai tentera tapi orang biasa kan kena airstrike dan sebagainya. Ni kebanyakannya anak-anak yatim ni. Kebanyakan anak yatim. Jadi tapi ini perempuan saja dia kumpulkan. Dia ada sesi petang, macam sesi pagi perempuan, petang lelaki. Macam itulah. Lepas kami habis ni ada anak-anak ni yang peluk kami macam peluk ayah. Kita terasa tu sebab kita alhamdulillah lah boleh menyanyi lagu bahasa Arab kan. Kita buat lagu Mahizin. Lagu bahasa dia kan. Jadi dia suka lah. Jadi mereka ni kalau kita tengok yang ni memang dia dah ada lah sikit baju dan sebagainya. Tapi yang paling sedih bila kita pergi kat dekat camp pelarian tu. Oh yang ini yang ada duit sikit. Ada camp pelarian lain yang kamu pergi. Camp pelarian yang memang kemah saja gunakan kanvas beg IKEA tu. Allah. Jadi tanya berapa lama? Sejuk lah itu. 7 tahun. Macam tu. Bulan 12 ni sebenarnya masih belum sejuk. Kita sampai pun di bulan 1 Turki ni dengan bilik tak ada heater ke? Heater pun kita teruk dah Memang gelisah dah. sejuk lah. Yang kanak-kanak tu kaki ayam. duduk kat luar. Aduh. Okey. Sebenarnya Macam nak tahu juga pasal ada kisah kanak-kanak nama ayah. Cerita sikit nak tahu juga semua Nanti peluk dia, nak jadi usap dia kan. Nak buat balik. Dia anak yatim ke? Berapa? Cerita. 4 tahun, umur dia 4 tahun. Kita sembang-sembang ni ayah ni kalau dah mandi apa semua ni macam anak patung kan. Mata biru. Budak lelaki budak perempuan. Perempuan. Oh okey baik yang okey Masa saya tahu. kami mula sampai nampak dia dengan anak-anak yang lain semua kaki ayam. Lepas tu berdebu muka ni berdebu. Diorang memang Tanah merah. tak ada apa lah. Apa yang ada lah kat situ. Itu di camp pelarian. Camp pelarian. Duduk atas tanah. Kalau yang macam kita kata mewah sikit tu dia dah buat lah simen. Simen lagi sejuk. Oh yang inilah ini di camp. Ayah tu Ini bukan di bukan sini. ini. Jadi ayah tidak dapat dirakamkan ke apa ke? Tak dapat. Ada gambar lah, kita ambil gambar. Okey. Ada banyak tempat kita pergi, mungkin 4-5 tempat ni. Kita jumpa di sekolah, kemudian ada pergi sekolah menengah. Kemudian yang paling itu kita pergi di camp pelarian. Camp pelarian ni ada 2 juta orang, tapi kami pergi tu hanya sebahagian. Yang dapat kita pergi sikit saja. Tapi itu di bawah kerajaan Turki. Maksudnya Turki bagi masuk, so pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Ada yang mereka bekerja di ladang orang Turki. Tanah tu orang Turki punya, kata Talib punya tanah kan. Saya sumpah kau tolonglah buat tanam sayur ke apa ke. Maksudnya bagi masuk, bagi duduk Bagi kehidupan lah. Bagi kehidupan tapi pandai-pandai jalan sendiri. Okey baiklah, seandainya misi akan datang, apakah yang boleh kami bantu semua? Apa keperluan mereka? Adakah perlu bawa kasut? Mereka perlukan buku untuk pendidikan ataupun mereka perlukan keuangan. Memang dia orang perlukan semua tapi ikut prioriti apa mereka perlukan? Mudahnya berdasarkan pengalaman Muslim Care beritahu sebelum ni bawa barang akhirnya susah sekat. Mudahnya adalah bagi sumbangan duit sampai sana pihak wakil Syria saja dah pergi ke gudang beli barang, beli keperluan harian, dari sanalah kita beli. Tak mahal barang kat sana? Tak, dia lagi mahal kalau kita nak bawa baju-baju. Ramai yang tanya, boleh tak makcik bagi baju sejuk makcik ni? Kan, dah tak pakai. Bukan tak nak terima. Bukan tak nak terima, tapi nak bawa tu kos dia lagi besar. Saya silap tak sampai ditahan di kan airport. ditahan lagi pula. Okey, baiklah saya rasa seronok sangat sebenarnya kita dapat kongsi kisah ni bukan sekadar kisah penahanan tu. Dah terlepas dah alhamdulillah dan ceritanya semangat UNIC ni nak pergi kembali ni orang kata true fighter, hero. Okey, jadi bercerita tentang hero ni nak tahu something juga nak tanya pendapat lah tentang isu Baitul Maqdis kan. Apa agaknya UNIC dah cakap kepada Trump dengan apa tindakan beliau yang sangat tidak masuk akal. Itu boleh cakap apa? Bazli, Najib, Fakrul. Apa ni sebenarnya menurut Dr. Ridwan kita tanya yang wakil Muslim Care kita pun sepanjang musafir kita ni kita dapat pengisian ilmu kan. Doktor beritahu sebenarnya benda ni dah well planned. Yep. 22 tahun yang lalu. 2017 100 tahun yang dulu pun berlaku juga maknanya peristiwa pengusiran. Jadi benda ni sebenarnya dia dah susun dah. Tarikh sekian Trump akan datang kronologi benda tu. Apakah yang dirancang seterusnya doktor ada kongsi? Ingatlah aku. Gitu pun tak ingat. Lepas tu dia tertidur. Kisahnya sampai situ. Kira subuh. Allah, okey. Antara yang dikongsi ialah Zionis ni lain, Yahudi ni lain. Yahudi ni ada juga yang menentang Zionis. Zionis ni lah yang jahatnya. Baik, okey. Maksudnya ucapan kita sudah pastilah kita satu rakyat Malaysia semuanya kita tidak akan menerimalah satu kenyataan ini untuk bahawa
Baitul Maqdis akan menjadi milik ibu negara Israel. Okey, Dan baik. kalau kita tanya orang Syria pun, Israel dia kata Israel tak ada. Israel tu tak ada. Okey, ni ceritanya kejap lagi kita akan ada kupasan yang lebih dalam lagi lanjut tentang Baitul Maqdis. Jadi anda semua tak boleh ke mana. Kita ucapkan terima kasih kepada UNIC. Terima kasih. Kejap lagi ada nak nyanyi lagu baru. Lagu baru kan. Yang tengah top sekarang tengah naik tu. Kejap lagi nak nyanyi KO lah. Baik. Sekarang kita rehat dulu bang. Ya, kita rehat. Kita kembali selepas ni bersama dengan next topik kita. Yes. Nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh. UNIC. Caprice tak ada. Masih terlihat kau di sana, menghampiriku penuh tawa. Tenungan mata terpesona, kau cahaya, kau permata. Ku resah bila kau tiada, datang kasihmu sementara. Kau melangkah pergi tanpa ku rela. Dan aku pun merasa langkahmu lah terhenti. Kini kau tiada sepi. Come on. Aku sendiri tanpamu lagi, yang mampu setia temani. Bahagia lebih sempurna untukmu di sana. Aku sendiri tanpamu lagi, yang aku cinta sampai mati. Moga kisah kita terbina semula akhirnya. Masih teringat detik mesra menghiasiku sentiasa. Kau selalu berkata-kata, kau setia selamanya. Ku yakin pada takdir kita, ku serahkan jiwa dan nyawa. Cerita indah pada akhirnya. Dan aku pun merasa langkahmu lah terhenti. Kini kau tiada sepi. Aku sendiri tanpamu lagi, yang mampu setia temani. Bahagia lebih sempurna untukmu di sana. Aku sendiri tanpamu lagi, yang aku cinta sampai mati. Moga kisah kita terbina semula akhirnya. Masih tak kesampaian walaupun WT, tapi situasi kita cinta dah pun berputih. Kenapa cintaku untukmu sentiasa diuji? Mungkin bakti dan sumbanganku masih tak terbukti. Or maybe I'm not good enough, maybe we just not meant to be. Maybe your friend is telling you lies, they never wanna see me. And you gotta forget, I'm on the level, I keep a few friends, nobody's just bang bang, hold on man. Dan aku pun merasa langkahmu lah terhenti. Kini kau tiada sepi. Aku sendiri tanpamu lagi, yang mampu setia temani. Bahagia lebih sempurna untukmu di sana. Aku sendiri tanpamu lagi, yang aku cinta sampai mati. Sampai mati tak terbina semula akhirnya. Moga kisah kita terbina semula akhirnya. That's a true story, bro. Saya Allah. Saya minat. Oh, nampak. Nampak. Kiranya sekarang ni macam Dayah yang keempat lah. Sebab Dayah nak rap. Boleh cuba rap. Masih tak kesampaian walaupun WT. Oh, what beatbox je dia. Janganlah, tak perlulah. Daya nyanyi bagus tapi
Baik, tak payah. Memang dekat-dekat sikit. Tak nyanyi lagi bagus. Baik, kita rapat sikit. Kita belum talik kalau suruh jadi taranum ni. Tak, Talib ada banyak talent. Tapi satu talent saya paling tolong, minta tolong jangan nyanyi. Tak, Caprice? Mana dia? Tak ada. Apalah. Caprice ada urusan. Dia busy. Ada busy. Tak apalah, tak apa. Hari ni saya dengan Talib kita macam combo lah. Yalah, insya-Allah. Dan sebenarnya tadilah jumpa lagi. Tapi hari ni kita nak alih sikit tumpuan kita kepada lagu ni. Kenapa sedar? Kenapa tak sedar-sedar? Apa tujuan lagu ni? Bagus cerita. Cerita sikit. Ini adalah satu rebranding atau pembaharuan UNSC yang mana kita collaborate dengan orang yang luar daripada circle kita dan lagu konsep pun luar daripada kebiasaan UNSC. Komposer pun komposer daripada Omar K. Tapi kan nak tahu jugalah siapa punya idea ni yang nak collaborate? Macam UNIC ke ataupun Caprice ke? Mula kita nak sunting daya untuk rap. Tak rasa macam nak ambil kursi ke apa? Call pun. Actually sebab dah 15 tahun UNSC. 15 tahun dah? 15 tahun. Nampak di garisan-garisan tu. Nampak muda Saya awak. baru 5 tahun. Garis-garis penuaan. Nampak. Kita nampak lah. Maksud, yang tu tak payah bagi tahu. Jadi 15 tahun kita kena come up with new something lah. Something yang kita kata yang boleh boom lagi lah. Expand lagi, besarkan lagi. Kita nak besarkan tu macam Bai cakap tu lah. Kita nak cross sempadan badan besar. Kita nak cross peminat lah. Peminat yang tak pernah dengar nasyid. Peminat muda dan sebagainya. Sebab tu berkolaborasi dengan penyanyi muda. Bayar nak betulkan tu. Orang muda sekarang bunyi macam ni lah muzik dia. Dia hard dia kena ada rap dia. Sebab tu Daya, kita boleh terima lagu ni kena dengan jiwa kita. Tak, bukan kita. Sorry. Tengok. Saya seorang tak apa. Ambul. Dia nama dia #salam sila sedar diri. Kita nak upkan dia nak menang seorang-seorang. Sorry lah tim. Okey, baik. Okey. Tapi kan memanglah korang nak try sesuatu yang baru, macam kata nak tap budak-budak muda. Tapi ada juga saya ni kan caring. Saya kan suka UNIC kan. Saya nampak orang cakap, UNIC, stay je lah nasyid. Apa ni nyanyi lagu baru tak jiwa lah. Kau pakai cap. Ini netizen. Ada yang marah. Netizen cakap. Bukan saya seorang. Saya memang peminat. Okey. Apa hal? Ya, okey. 15 tahun lagi UNSC kita pun dah try apa saja lagu, album doa, kita dah buat selawat, nasyid dan sebagainya. Tapi kita kata dalam in term of business kita kena keluar. Kenapa mesti kita hadkan produk kita hanya untuk satu kelompok saja dalam circle yang sama? So kita kena besar. Mungkin UNSC nak pergi ke worldwide lebih lagi. Jangan lupa bawa saya dan Talib bersama. Yang itu aku terpaksa setuju. Info makluman kita dah rilis di YouTube baru lirik video 3 minggu 200,000. Masya-Allah. Habis kita nak buat video klipnya. Baru-baru ni UNSC dapat top 5 Spotify artis paling tinggi streaming di Malaysia. Mantap. Tak, lagi satu top 3 di hati saya. Cik, kau jangan top 3 sangat. Pakcik bakau tengah tengok kat rumah tu kan. Muzik tak apalah ni. Kita ucap terima kasih kat UNIC. All the best untuk lagu sedar. Semoga sejuta view-nya dalam Support. Baik. Dan semoga berjaya insya-Allah. Kami sentiasa memang support. UNIC. Thank you very much. Baik, dan insya-Allah kita nak bawa kepada anda semua ni, geng-geng kita ni, rakan-rakan muda kita nak pergi meninjau sebuah kafe di Putrajaya. Putrajaya je tak jauh. Lapar ni. Lapar ya? Tapi pergi sini sendiri dah bayar sini sendiri. Nak bawa je. Jom. Ini kan special tau sebab dia OKU Cafe dan juga di kiranya College Community Selayang punya effort bawa mereka ni macam buat sesuatu yang kita entrepreneurship. Betul. Imagine we can eat pizza, burger, lasagna. Oh my god, Menji. It's very cool place. Nak olio apa dah? Kan? Olio. Ada. Okey, apa kata? Diorang terasa nak makan dalam apa? Kita tengok. Dahsyat umur dia. Tengok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segmen Kembara Ilmu pada minggu ini membawa anda ke Presin 5 Putrajaya bagi meninjau sebuah kafe hipster yang diusahakan oleh warga kerja golongan orang kurang upaya. Ia dikatakan sangat unik dan menarik. Cafe Inspired Kitchen Kendalan College Community Selayang yang berlokasi di Menara Kementerian Pengajian Tinggi Putrajaya adalah sebuah projek keusahawanan yang dilaksanakan untuk penuntut orang kurang upaya. Dengan penubuhan kafe ini, ia telah membuka satu lembaran baru bagi orang kurang upaya di dalam dunia keusahawanan. Tujuan penubuhan kafe ini adalah untuk memberi latihan kepada pelajar-pelajar kita lah, terutamanya pelajar dalam golongan orang kurang upaya, yang di mana kita pun sendiri di College Community salah sebuah dan yang pertama
program untuk OKU dilaksanakan di Kolej Komuniti Selayang. Prestasi pelajar kumpulan ini mengikut data pengesanan graduan tahun 2016 daripada 27 orang dalam tempoh 6 bulan 100% mendapat pekerjaan. Ini menunjukkan bahawa majikan menerima mereka ini sebagai pekerja sama seperti orang yang normal. Sebahagian daripada pekerja di kafe ini adalah terdiri daripada pelajar Kolej Komuniti Selayang yang mengalami masalah autism, pekak bisu dan kelemahan IQ. Walaupun para pelajar ini mempunyai kekurangan, ianya tidak menghalang mereka untuk menjadi lebih baik dan produktif. Walaupun mereka ini berbeza, tapi saya rasa kekuatan kita adalah kepada pensyarah kita yang telah pun diberikan khusus yang dapat membantu supaya walaupun mereka ini terdiri daripada 3 kumpulan, tetapi semuanya orang kata maknanya dari segi pengurusan pelajar-pelajar ini menjadi mudah walaupun mereka dalam kumpulan yang berbeza. Latihan dan faedah yang diterima oleh para pelajar di sini dilihat memberikan hasil yang sangat positif dari segi keyakinan mereka berkomunikasi dan juga di dalam menyediakan hidangan kepada pelanggan. Malah, gaya penyediaan minuman kopi juga dilihat setaraf dengan kopi hipster yang lain. Antara yang ditawarkan di Cafe Inspired Kitchen adalah pelbagai jenis pilihan kopi dan menu makanan yang menarik seperti chicken lasagna, burger, sandwich dan bread butter pudding. Menu western di sini yang mendapat pilihan ramai adalah lasagna, chicken lasagna kita lah. Okay, kita juga terdapat beef burger. Selain itu kita turut menawarkan menu timur seperti nasi putih dan rendang daging serta kambing madras. So dengan tertubuhnya Inspired Kitchen ni, saya rasa matlamat kami untuk menyediakan satu platform latihan kepada mereka tercapai. Bagi Kamaruzaman, salah seorang pelajar Kolej Komuniti Selayang, bertugas di kafe ini memberi pengalaman yang cukup istimewa buat beliau. Kesimpulannya, dunia perniagaan sememangnya antara platform yang terbaik untuk diceburi oleh pelajar, khususnya pelajar OKU untuk mendapat pekerjaan selepas tamat latihan. Ianya mampu melatih para pelajar dan para pekerja OKU untuk lebih yakin dan bersemangat di dalam melakukan apa jua jenis tugasan pada masa hadapan. Penubuhan kafe ini telah pun memberi satu mesej kepada golongan masyarakat di mana golongan OKU sebenarnya mampu mendapat tempat di dalam dunia pekerjaan. Kebatasan fizikal ataupun mental bukan lagi menjadi penghalang buat mereka untuk terus kekal kompetitif dan berdaya saing. Demikian saja perkongsian saya dalam segmen Kembara Ilmu di Nasi Lemak Kopi O. Saya Syam Pozai ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, kopi O, nasi lemak kopi O. Kembali dalam Nasi Lemak Kopi O, saya dengan Talib ni memang lapar lah tadi sekarang. Lapar sangat. Tapi saya lapar dengan ilmu. Dia bahasakan kita sedap betul tengah-tengah hidup ni dengan live ni, dia bahasa kita. Tak apa, Allah tu Maha Adil. Ya. Jangan kena-kena saja kosong. Ya, tak apa kita. Dan sebenarnya kita nak berbicara tentang kupasan lokasi entiti. Suara terus macam misteri Misteri. Dia mesti je. Dan itu dia. Kita bersama dengan pakar kita, Ustaz Abdul Halim Zakaria. Terima kasih apa khabar Ustaz? Segak benar Ustaz ni dengan berjaket blazer semua handsome. Sibuk orang punya outfit. Kita nak tanya kan, handsome now, tenggelam kita. Dan Ustaz, kita kadang kita pergi satu tempat, kita pergi, kita makan, kita pun pergi rumah saudara, kita pun cerita, baguslah kedai tu, tempat tu, kita macam-macam best. Kita kedai mana? Kita pun sebutlah kedai sekian. Kedai tu dah 3 tahun tutup.
Dan kita makan apa? Kita buat apa kat situ? Siapa yang melayan kita? Jadi ada tak lokasi-lokasi yang kita maksudkan ini menjadi lokasi tumpuan entiti yang kita tak tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat-tempat entiti ni ataupun disebut makhluk halus ni kan? Ya. Dia Ustaz bagi kepada dua perkara. Pertama, yang dekat ataupun yang jauh. Dua benda, yang dekat ataupun yang jauh. Okey, kalau yang jauh tu macam tadi kata tadilah, di luar daripada contohnya diri kita, rumah kita di luar kawasan. Contoh dalam perjalanan kita pergi makan ke highway, tepi highway R&R kan sebagai contohnya, ataupun rumah-rumah tinggal kan sebagai contohnya. Itu tempat-tempat yang jauh lah masuk Ustaz dalam konteks begitu ya. Baik. Dalam konteks begitu. Jadi dalam hal itu kadang-kadang kita telah dikaburi. Mata kita ataupun kita duduk dalam keadaan yang dorongan tak sedar. Oleh kerana mungkin kita kekosongan dari segi kerohanian kita. Jadi menyebabkan kita, aku pergi makan tempat tu lah. Korang kata tak ada. Ataupun kita nak cari sesuatu tempat, kawan kita nampak. Restoran tu katakan, tapi orang lain tak nampak. Boleh berlaku. Boleh berlaku juga. Dalam konteks gitu ya. Jadi pernah terjadi juga. Berlaku. Macam-macam kes lah dalam konteks begitu ya. Baik, jadi mungkin kepada anda di rumah yang macam, kes ni aku sendiri pernah lalui. Ataupun mungkin kawan-kawan rasa macam nak bertanya, Ustaz boleh telefon kami di 18888877. Kita cerita tentang lokasi entiti. Itu cerita pasal satu tempat yang dia dah menetap. Kalau bagaimana pula dengan tempat yang katanya dekat situ memang tempat berkumpul. Yang lalu je rasa keras, rasa macam semeremang, belum dan sebagainya. Ada tak lokasi-lokasi tertentu yang menjadi kebiasaannya tempat persinggahan entiti? Okey, contohnya kita fokus kepada R&R lah. Ataupun di tepi highway. Tepi-tepi highway itu memang banyak. Sebagainya tu R&R tu apa sebab dia banyak ni? Contoh R&R tu tempat dia memperolehi makanan dia. Jadi sebab itu dia menumpang di situ sebab dia ada makan. Saja sebagainya. Lagi satu dia mendorong kepada maksiat. Begitu itu tepi-tepi highway tu ramailah gejala-gejala ni kan berlaku di situ jadi antara makanan apa sebab restoran ada. Jadi restoran itu tempat dia masak sisa-sisa makanan Ustaz sebut dululah bahawa itu adalah makanan kepada jin tadi, makhluk halus tadi. Tulang-tulang tu ya. Tulang yang dibuang. Lagi satu dari segi kekotoran tu. Najis banyak di situ. Baik. Jadi dia menumpang situ. Itu antara puncanya. Punca. Baik, jadi ada juga yang mengatakan bahawa itu tempat asal mereka. Dek kerana pembangunan. Kita bangun, kita cantas kawasan tu, bangunkan buat R&R. Itu antara sebab puncanya lah. Ya. Adakah itu antara punca? Ya benar. Hakikatnya asalnya dia ni makhluk halus ini duduk di pinggiran. Kalau di luar tu yang paling jauh iaitu di hampir dengan kita ni, contohnya di pinggir-pinggir bandar tu, hutan-hutan tu, itu istilah orang kata bunian tu. Bunian ni istilah kepada jin Islam. Baik. Begitu ya. Jadi dia duduk hampir dengan kita. Ataupun di perbukitan, di lereng-lereng bukit, memang dalam hutan tu tempat dia. Contohnya dalam hutan yang mana kalau kita nak dapat detect mudah ya, kita pergi tengok dekat pokok yang besar, yang rimbun, yang rendang, ataupun pokok itu yang menakutkan, menyerangkan di mana ada rantaian ataupun juraian akar-akar yang berbelit-belit dan sebagainya contohnya, situ memang tempat tinggal dia. Bagi contohnya. Itu ciri-ciri tempat tinggal dia. Tempat tinggal dia. Apa pula dengan busuk dia dah? Busuk kan selalu orang kata janganlah sekati je nak buat melangkah ke apa ke, buang air kat situ. Tempat dia menumpang di situ. Dia menumpang di busuk tu sebab apa? Dalam busuk tu ialah sarang anai-anai. Di mana dia ada raja dia. Biasanya haiwan-haiwan yang serangga yang berbisa, dia memang ada di situ. Contoh kala jengking dalam hadis disebut lipan. Sebab tu lipan dalam rumah jangan boleh bunuh semena-mena, terutama lipan yang hitam. Yang warna hitam-hitam lipan, kala jengking sebagai contohnya. Ular lagi lah bagi contohnya. Jadi dia berada bersama itu haiwan-haiwan semutian. Jadi busuk itu memang tempat dia duduk. Jadi kita tak boleh kencing sewenang-wenang dekat busuk itu. Maknanya ada adab tertentu lah bagi contohnya. Okey, dan tanya jugalah Ustaz, tadi kita cerita pasal tempat, katanya pokok dan sebagainya. Kalau Ustaz kata kalau ditandas, bagaimana? Memang betul ke kat situ memang tempat kat mana syaitan selalu kumpul? Dalam tandas maknanya sudah pun hampir dengan kita, yang paling dekat dengan kita, dalam rumah kita. Dalam tandas. Sebab tu perkataan dalam hadis sebut qabais. Qabais ini jin jantan dan betina. Jin jantan dan betina. Maknanya apa sebab? Sebab kotor.
Kotor itu najis. Najis itu adalah antaranya menghidu bau najis, itu adalah makanan kepada jin. Jin kafir lah. Macam jin Islam ini dia duduk di luar tandas, tapi dalam rumah kita dia makan apa? Contoh kita masak panggangan, ya kita bakar ikan, maka asap itu jin asap Islam makan. Asap rokok dia kan? Itu sudah pastilah. Bukan nak cakap apa lah. Salah soalan. Berasaplah tiap-tiap hari 5-6 kali. Apa? Marah pula. Saja. Okey, kita dengan pemanggil sebenarnya nak cerita pengalaman. Puan Diana, jom kita dengarkan. Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Ya, Puan Diana, orang mana? Saya buat panggil daripada Ceras. Ya, apa pengalaman yang dikongsi tu? Mari cerita. Okey, macam ni. Pengalaman dia, bukan saya lah, kawan satu ofis. Dia dalam perjalanan balik ke Kelantan ataupun balik ke KL macam tu. Baik. Di waktu senja maghrib macam tu. So, diorang penat and then diorang ada jumpa satu masjid tau kat tepi jalan. Baik. Masjid tu memang cantik, macam bersinar apa semua. So, diorang dah penat, diorang berhenti rehat, apa semua, semayang, mandi. Tapi dia nampak macam tempat tu macam tak berpenghuni tau, macam tak ada orang, cuma diorang je. And then dia ada jumpa seorang pakcik tua. Dia minta kebenaran lah, macam nak mandi, nak apa semua. Lepas tu bila dia keluar daripada jalan belakang tu, dia bukan lalu ikut jalan depan, dia lalu ikut jalan belakang. Baik. Bila keluar, bila masuk daripada jalan belakang tu, pakcik tu pun lalu macam bypass macam tu, so dia orang pemandi apa semua. Kemudian bila balik dekat kampung, dia bercerita dengan abang dia. Dan abang dia kata sebenarnya tempat tu memang tak ada masjid. Baik. Okey. Tapi dia siap solat semualah. Ya, dia siap solat semua, dia siap solat, mandi apa semua. Komunikasi semualah. Saya pun bila dengar dia cakap pun saya macam seram macam tu. Saya pun mengemang lah ni. So bila dia balik dia cerita kata, abang dia kata sebenarnya kat situ memang tak ada apa. Memang kawasan macam tanah lapang lah, macam ada rumput ke apa macam tu. Baik, terima kasih. Saya nak minta pendapat Ustaz lah macam mana, adakah gangguan makhluk halus ke macam orang mandi tu, ada orang lalu lalang nampak tapi sebenarnya dikaburi ke macam mana? Minta pencerahan pada Ustaz. Baik, terima kasih Puan Diana atas perkongsian tu ya. Okey, Ustaz mungkin boleh dengan kawan tu ya. Dengar di TV nanti. Okey, Ustaz mungkin boleh bantu. Macam mana tu, apa sebenarnya berlaku tu? Baik, dalam situasi ini boleh berlaku di mana sebenarnya memang ada masjid tetapi di alam yang lain. Di alam realiti memang orang lain tak nampak. Ada masa-masa kita diuji oleh Allah oleh kerana tadi niat baik kan. Sebenarnya kita nak solat tadi ya, niat kita. Jadi alam itu alam jin. Ada di mana-mana pun. Contohnya kita masuk ke hutan. Contoh istilah bunian. Bunian ni jin Islam. Ada perkampungan dia. Kita tak nampak. Tetapi dalam satu situasi yang ramai yang kata yang kena sorok, macam-macam lah sebagainya tu, hilang. Padahal dia ada. Tapi dia tidak boleh bersuara sebagainya. Di alam yang lain. Itu berlaku. Dimensi yang lain. Dimensi yang lain. Jadi kita ini maka dalam keadaan tak sedar, dalam keadaan antara sedar tak sedar. Berlaku macam itu. Itu. Dalam keadaan macam tadi dia pergi ke masjid sebegitu kan. Ada tak tanda kita bagi tahu bahawasanya itu adalah memang tempat mereka. Ada tak mungkin berdasarkan pengalaman tanda-tanda itu adalah tempat bunian atau dia tempat bergantung Islam kepada amalan seseorang itu. Amalan ya. Macam dalam kes Ustaz tak akan dapat benda-benda tu. Sebab apa? Amalan-amalan binting-binting, peninding-peninding. Jadi kita tahu dah kita pergi mana ataupun kita duduk dengan sebelah-sebelah macam ni, kita boleh tahu dah sama ada orang tu ada atau tidak. Contoh begitu ya. Jadi begitu. Apa lepaskan daya pula? Talik dulu. Jadi macam itulah keadaan dia. Bagi orang yang tak ada amalan-amalan tertentu, yang orang kata mahir tentang alam makhluk halus dimensi yang lain dimensi yang lain ni, maka dia tak tahu benda ni. Dia tak tahu. Jadi maknanya berlaku benda itu. Baik. Itulah mengusingkan ya. Baik. Seperti biasa Ustaz, kita nak tahulah benteng di berjalan, baca doanya apa. Mungkin ada satu amalan khusus untuk baca doa ataupun yalah kalau boleh Ustaz kongsikanlah. Sebab bila kita pergi ke lokasi-lokasi sebegitu, contohnya mungkin ada penonton di rumah yang hikers yang selalu ke hutan outdoor, takut juga kan pergi bukit semua, mungkin ada apa-apa yang Ustaz ingin pesankan? Benteng ni banyaklah ya, banyak Ustaz ulang semula lah ya. Sebab itu nak keluar rumah jangan lupa
hadis dalam hadis ya. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 7 kali. Dengan surah At-Taubah ayat 128 129. Laqad ja'akum ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu 7 kali. Surah At-Taubah 128 129. Ya, maknanya kita amalan kaedah amalan pagi. Ya, pagi-pagi kita amal 7 kali. Kemudian di waktu petang matahari jatuh 7 kali. Itu amalan. Jadi insya-Allah bila kita beramal dengan itu ada kekuatan dalam diri kita, maka kita tak jumpa benda-benda ni. Tak perlu nak tunggu pergi berjalan apa semua, amalkan hari-hari ni. Okay, dan satu yang paling simple sekali, contoh dia di highway kan nak berhenti, nak makan, nak buat apa, terutama nak buat air. Tu salamun ala Sulaiman fil alamin. Itu maksud kita cakap bila Ustaz? Ya, masa kita nak turun daripada kereta. Okey, lagi sekali tu Ustaz, lagi sekali yang di rumah tu ada dua ya. Pertama, salamun ala Sulaiman fil alamin, itu kepada makhluk halus. Itu jin ya. Untuk hindar daripada jin. Yang kedua, salamun ala Nuh fil alamin. Itu untuk binatang-binatang berbisa, binatang buas. Itu ada dua benda ya, terutama dalam hutan lah. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Saya rasa yang kat motor dalam gabut tu. Sekali rekod ni. Tak apa, jadi mungkin kita akan interview Ustaz. Nak tahu kita tengok di Facebook nanti live, kita akan kongsikan nanti. Kita akan short video tanya balik Ustaz apakah amalan-amalan dan mungkin anda boleh share daripada page Nasi Lemak Kopi O. Itu dia. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Alhamdulillah. Bukan baca Tok Nenek cucu tumpang lalu dia kena ketuk kepala. Contohlah kan. Janganlah ketuk kepala cucu di sini. Jin tu ketuk kepala bila masa aku jadi datuk nenek kau kan. Contohnya. Bercerita kita dah cerita tentang entiti dan sebagainya ini. Tapi ini bukan entiti, ini adalah benda yang benar. Benar, pelik dan lagi ajaib. Macam mana boleh berlaku benda ni? Di Colombia, bagaimana boleh berlaku sehingga 25 tahun pasangan kembar tertukar, terpisah dan selepas itu baru mereka ketahui mereka adalah pasangan kembar yang tertukar. Dia ada perjalanan ceritanya. Nak tahu? Nak. Dengar sekarang, kita ceritakan. Kembar tertukar. Seringkali kita menonton drama bersiri dari negara seberang, pasti jalan ceritanya agak klise. Antaranya kisah anak tertukar antara yang boleh diagak oleh penonton. Namun ianya bukanlah rekaan, malah berlaku kepada dua pasangan kembar di Colombia. Jose Enrique Bernal Castro, William Kenneth Velasco, Carlos Bernal Castro dan Wilber Kenneth Velasco adalah dua pasangan kembar seiras yang tular cerita mereka pada awal tahun ini. Segalanya bermula pada tahun 1988 apabila dua pasangan kembar ini dilahirkan pramatang dan berada dalam pemantauan hospital yang sama di Bogota. Mereka mula tertukar antara satu sama lain apabila Josh pulang bersama keluarga Carlos dan William pula pulang bersama keluarga Wilber disebabkan wajah mereka yang hampir sama. Rentetan itu, pasangan kembar tertukar tersebut telah menjalani kehidupan berasingan antara satu sama lain. Namun selepas 25 tahun pada 2014, pasangan kembar William dan Josh menyedari bahawa mereka sebenarnya terpisah apabila masing-masing dipertemukan oleh rakan sekerja Josh yang pelik melihatnya bekerja sebagai pemotong daging, walhal sepatutnya berada di pejabat bersamanya. Setelah pertemuan antara William dan Josh, mereka akhirnya menyedari bahawa kembar mereka, Wilber dan Carlos juga adalah pasangan kembar seperti mereka. Menariknya, meskipun terpisah dan dibesarkan secara berasingan, pewatakan dan minat pasangan kembar ini sama antara satu sama lain. Kisah unik ini akhirnya mendapat perkhabaran media massa tempatan dan sebuah buku bertajuk Accidental Brothers kemudian diterbitkan oleh Universiti California bagi menceritakan kisah hubungan pasangan kembar tersebut. Walaupun terpisah berpuluh tahun tanpa mengenali antara satu sama lain, namun takdir telah menemukan mereka. Ini adalah antara kisah pelik yang kami kongsikan untuk anda. Sekiranya ada cerita lain, bolehlah kongsikan kepada kami di Nasi Lemak Kopi O TV9. Nasi Lemak Kopi O, Nasi Lemak Kopi O, Nasi Lemak Kopi O, Nasi Lemak Kopi O. President Trump, thank you for today's historic decision
to recognize Jerusalem as Israel's capital. Sebagai umat Islam dapat menerimanya sampai bila-bila. Kita menolak sekeras-kerasnya usaha menjadikan Baitul Muqaddis sebagai ibu negara Israel sampai bila-bila. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. لا لبيع القدس، لا للتفريط بفلسطين، لا للتنازل عن حق العودة، ولا للاعتراف بإسرائيل. لن نعترف بإسرائيل. القدس رايحين شهداء بالملايين. Kisah ini terjadi setelah Bani Israel dikejar oleh Firaun dan selamat daripada kejaran Firaun daripada Laut Merah. Nampak itu laut terbelah menjadi sekian lorong, mereka pun lalu dan selamat. Allah mewajibkan kepada Bani Israel untuk masuk ke tanah suci, yakni di mana di Baitul Maqdis sana. Akan tetapi perintah Allah ini dilanggar. Bani Israel mengatakan kepada siapa? Kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau saja yang masuk ke dalam situ. Engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, kami duduk tunggu sini. Apa hukuman Allah kepada mereka yang tidak tunaikan perintah Allah untuk masuk Baitul Maqdis? Fa innaha muharramatun alaihi. Itu Baitul Maqdis haram untuk mereka selama-lamanya. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk hadir beramai-ramai ke Himpunan Solidariti menyelamatkan Baitul Muqaddis pada hari Jumaat 22 hari bulan mulai jam 12 tengah hari di Masjid Putrajaya. InsyaAllah kita berjumpa nanti. InsyaAllah kita akan jumpa ramai-ramai nanti. Yes. Temanya Himpunan Putih Solidariti Selamatkan Baitul Maqdis, dan kita bersama yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad, Setiausaha Politik Timbalan Perdana Menteri. Apa khabar? Baik, Talib. Sihat ya? Alhamdulillah. Segak orangnya dengan pakaian putih dan bersedia lepas ini boleh terus pergi ke sana lah ni ya. InsyaAllah. Baik, jadi kita nak terus kepada objektif. Kita dah tengok tadi antara bingkisan yang meremangkan bulu roma kita. Saya tak tahu kalau anda di rumah, tapi kami di semua memang macam dia perasaan tu bergelut di antara marah tapi semangat juang dan juga ingin menentang. Jadi dikatakan hari ini kita perhimpunannya, mungkin boleh ceritakan sikit Datuk objektifnya kita berkumpul beramai-ramai pada pukul 12 tengah hari sekejap lagi kan? Okey, terima kasih Dayah. Sebetulnya pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih dahulu kepada pihak TV9 kerana menjemput saya selaku mewakili sekretariat untuk bercakap sedikit berkenaan dengan program yang kita laksanakan pada hari ini. Walaupun saya ni sebenarnya tak berapa suka nasi lemak, tapi saya suka kopi O. Secara ringkasnya begini, program Himpunan Putih Solidariti Selamatkan Baitul Muqaddis ini adalah satu program yang telah mendapat keizinan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan program ini digerakkan oleh pengurusi sekretariat iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri. Dan bersama-sama dengan kumpulan NGO-NGO yang ada seluruh negara, kita mengumpulkan kudrat kita untuk memastikan bahawasanya solidariti untuk membantu bangsa Palestin ini dapat diteruskan. Dan ini adalah satu manifestasi kepada pentingnya kita ini bersama dari sudut fikrahnya, wadatul fiknya, menolak latar belakang politik, menolak latar belakang agama, menolak latar belakang kaum dan sebagainya demi untuk memastikan keadilan kepada rakyat Palestin ini dapat ditegakkan. Palestin ini kita kena faham bahawa di Baitul Muqaddis ini bukan hanya hak milik orang Islam semata-mata. Ianya juga hak milik orang Kristian, ianya juga hak milik kaum Yahudi. Makanya dalam hal itulah negara kita mengambil pendekatan yang begitu konstruktif, membawa himpunan ini beramai-ramai ke Masjid Putrajaya. Dan ini satu himpunan yang cukup bersejarah bagi saya. Semuanya dikenakan memakai baju warna putih, melambangkan kesucian
melambangkan keikhlasan, melambangkan kesatuan, melambangkan kebersatuan dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu daripada usaha kita yang terbaik yang kita lakukan. Baik, alhamdulillah. Itu antara objektif utama kita dalam himpunan ini. Dan mungkin boleh kongsikan juga Datuk pengisiannya supaya kita tahu pukul berapa nak kena datang, kat mana aktivitinya, apa akan berlaku, apa yang dijangkakan akan berlaku. Okey, dari sudut pengisian ini sebenarnya kita ni bukan berhimpun semata-mata berhimpun one off program, tidak. Baik. Makanya kita susun sebaik mungkin supaya setiap yang datang itu mendapat manfaat yang terbanyak daripada penganjuran program hari ini. Makanya program hari ini kita susun bermula pada pukul 12.30 hari. Baik. Ya, pukul 12.30 hari maka kita sudah pun akan boleh berada di Masjid Putrajaya untuk menghadiri satu program yang kita panggil sebagai Forum Khas Solidariti Selamatkan Baitul Muqaddis. Terdapat 6 ahli panel semuanya yang akan berada dalam masjid bersama dengan kita untuk memberikan lebih semangat, lebih kefahaman tentang isu yang sedang berlaku sekarang ini. Dan usai habis saja program panel forum khas ini, maka diteruskan dengan program solat Jumaat. Tetapi sebelum solat Jumaat itu kita ada khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat itu khutbah Jumaat khas. Khusus untuk program ini, khusus untuk rakyat Palestin yang akan dibawa oleh Saibul Samahah Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zul. Dan di akhir selepas solat Jumaat, maka kita akan beramai-ramai sembahyang solat sunat, solat hajat khas perdana. Sekali lagi, kita kesatuan pemikiran dan hati kita yang suci ini kepada bangsa Palestin. Dan akhir daripada itu, maka kita akan masuk kepada program yang climax. Itu antara daripada jam 2 hingga jam 3. Program itu akan dilaksanakan selepas kita keluar dari Dewan Semayang. Kita akan berada di dataran di dalam Putrajaya itu. Dataran di dalam Masjid Putrajaya, maka kita akan berlangsung satu program yang dikatakan program climax, di mana ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang membawa mesej ini daripada Perhimpunan Agung UMNO dahulu kepada pentas OIC dan akhirnya membawa ke negara kita untuk menunjukkan stand kita. Dan juga ucapan daripada pihak Mursyidul Ampas yang akan juga bercakap bagi pihak mewakili ulama-ulama yang ada dalam negara kita. Jadi secara keseluruhannya nanti kita melihat program ini adalah program yang disusun rapi. Bukan program-program cak ayam. Datang kumpul, one off, datang BCMD, tak ada. Sebab itulah, Talib, kita buat program ini tidak di depan embassy, tidak di depan kedutaan Amerika. Kita buat program di tempat yang suci dan tempat yang menjadi tempat penghormatan bagi orang Islam. Itu di masjid. Itu dalam melihat daripada pengisiannya, yang saya sebagai orang biasa perlu datang sebab apa? Ada pengertian pengajaran kenapa kita perlu selamatkan Baitul Maqdis. Kita perlu bangkitkan apakah kisah sebenarnya. Dan yang paling penting sekali kita nak zahirkan tentangan kita, dan of course antara senjata terakhir kita adalah doa. Jadi ada solat hajatnya, ada doa. Pastilah kita nak himpunkan doa-doa. Bersama-sama dalam 10,000 orang dijangka hadir. Jadi kita kena datang lebih awal, saya kira. Jam 11 ke 11.30 ada parking, dan dikabarkan ada shuttle bus disediakan. Mungkin yang nak datang lama parking kat mana ni? Shuttle bus kepada yang hadirin yang akan datang, saya seru kepada semua datang ini, boleh tuan-tuan dan puan-puan semua boleh boleh parking di kawasan Istana Kehakiman. Kita akan sediakan shuttle bus percuma untuk membawa semua jemaah ataupun semua yang akan datang nanti ke Masjid Putra. Dan juga satu perkara yang menarik ialah sebenarnya bila kita wawarkan tentang program ini, rupa-rupanya berbondong-bondong orang ingin memberikan sponsor makan dan minum. Masya-Allah. Makanya kepada sesiapa yang datang pada hari ini, insya-Allah makan dan minum itu insya-Allah akan ada. Ada orang yang bersedekah. Ada orang bersedekah. Kali ini adalah solidariti. Itu adalah bagi saya adalah nilai-nilai Islam yang sangat murni, yang memang seharusnya kita lagi kena terus praktikkan supaya orang lebih menampakkan sebenarnya value-value Islam ni sebenarnya sangat tinggi. Unity dan juga pemberian dan sebagainya. Baik, itulah dia. Kita juga nak tahu sebenarnya macam Datuk, orang yang dalam arena kepimpinan dan sebagainya. Kita melihat apa yang dilancarkan ataupun yang diucapkan oleh Donald Trump, pengisytiharannya agak boleh dikategorikan sebagai biadab. Betul. Jadi sebenarnya apa tujuan dia? Sebab dia pernah berkata 20 tahun lalu benda ni telah pun dirancanakan. Betul. Kenapa hari ini baru dia je the only one, the president that have the guts to say that? I don't know it's brave or perkataan apa yang saya gunakan. Ya, betul. Talib, apa Talib Mandai cakap itu betul sebenarnya. Sebelum ini, Presiden Amerika sebenarnya tidak ada satu kekuatan untuk membuat sebenarnya apa Donald Trump buat. Dan kita pun tidak tahu apa di sebalik sebenarnya yang membawa kepada keputusan begitu. Dan
ironisnya apabila presiden-presiden seperti George Bush itu sendiri yang pernah menyerang Iraq itu sendiri pun tidak membuat keputusan sebesar ini, maka orang ini membuat keputusan yang telah berbeza dengan presiden-presiden Amerika yang lain. Pada saya satu keputusan yang tidak betul. Sebab itulah semalam telah berlaku pengundian di United Nations berkenaan Jerusalem ini. Dan daripada undian itu 128 negara menolak keputusan yang dibuat oleh Amerika. Hanya 9 saja yang menyokong. Oh, berani pula yang 9 tu. 9. Yang pastinya 9 itu 2 daripadanya adalah negara Amerika dan juga negara Israel. Manakala 7 lagi negara-negara kecil di pulau-pulau dan sebagainya, Togo dan sebagainya. Apapun, mesejnya ialah apa yang kita buat hari ini, himpunan yang kita buat hari ini, Himpunan Putih Solidariti Selamatkan Batu Mukaddis, sebenarnya ada selari dengan aspirasi antarabangsa. Kita tidak berbeza dengan aspirasi antarabangsa. Sebab itulah kita katakan, ini solidariti bukan untuk orang Islam. Solidariti untuk melihat keadilan kepada bangsa Palestin. Yang mana yang kita ketahui bahawa bangsa Palestin tadi saya katakan bukan hanya orang Islam, tetapi juga orang Yahudi dan orang Kristian di sana. Setuju. Jadi pemindahan dari pusat pentadbiran yang cuba diputuskan oleh Amerika bagi pihak Israel daripada Tel Aviv kepada Palestin, kepada Baitul Muqaddas, itu satu tindakan yang sebenarnya tidak kena dengan aspirasi masyarakat antarabangsa. Dan ini sebenarnya mengganggu landscape politik antarabangsa. Ini satu perkara yang sebenarnya Donald J. Trump bermain dengan satu situasi yang cukup genting bagi Amerika. Dan masa pengundian, kalau kita lihat sebelum pengundian, Amerika Syarikat telah pun memberikan ancaman kepada mana-mana negara. 180 dihantar surat memberikan ancaman bahawasanya mereka akan menyekat bantuan jikalau mereka mengundi menentang. Tetapi satu yang menarik saya tengok ialah daripada negara itu, antara negara yang terbesar menerima bantuan seperti Egypt, Afghanistan, negara ini semuanya mengambil pendekatan menolak usul yang dibawa oleh Amerika. Wak Imah diberi ancaman sebegitu rupa. Begitu. Ini menunjukkan bahawasanya keadaan ini telah memberikan satu perspektif kepada kita bahawasanya masyarakat antarabangsa tidak bersedia menerima bentuk kepimpinan pentadbiran yang dibawa oleh Donald J. Trump ini. Satu signal yang jelas. Saya rasa memang sesuatu yang sangat luar biasa bila pengisytiharannya haram dan kemudian boleh pula lebih kurang memblackmail, menguras-ugut orang untuk menyokong beliau. Di mana malang sekali tentangan habis-habisan. Dan itu yang apa yang cuba dilakukan oleh Malaysia juga sebagai satu usaha atau inisiatif menunjukkan kita sebulat suara menentang sekeras-kerasnya pengisytiharan yang dilakukan oleh Donald Trump. Jadi apa harapan dan saranan Datuk terhadap program Himpunan Putih ini? Harapan saya bagi pihak sekretariat terhadap himpunan ini ialah walaupun kita melihat keputusan yang dibuat oleh United Nations semalam itu agak memihak kepada kita hingga United Nations memberikan keputusan itu, membuat keputusan null and void kepada keputusan yang ada semalam. Yang penting bagi saya ialah kita harus menunjukkan konsistensi bantahan kepada keputusan yang dibuat oleh Amerika ini. Konsistensi itu penting. Dan kita harus menunjukkan keseimbangan. Ingat, apa yang berlaku, negara Malaysia ini sebuah negara yang kecil sebenarnya. Tetapi suara Malaysia ini sebenarnya mampu menggegarkan dunia. Kalau kita masih ingat lagi, isu Rohingya yang mencetuskan gelombang perubahan di Rohingya, tekanan terhadap kerajaan junta Myanmar adalah daripada Malaysia. Di mana himpunan di Stadium Titi Mangsa yang kita buat beramai-ramai pada akhir tahun lepas. Dan itu menyebabkan satu kesedaran gelombang kesedaran sedunia. Dan ini juga kita mengharapkan, walaupun kita katakan bahawasanya kita hanya buat himpunan, tetapi ingat, Malaysia himpunan yang bukan main-main. Himpunan Malaysia himpunan yang bersifat konstruktif. Di mana selepas ini akan ada lagi siri-siri program yang akan membawa kepada cetusan gelombang yang kita harapkan akan memberikan satu makna yang besar kepada orang Palestin dan akan membantu sekurang-kurangnya mengubah keputusan yang cuba dibuat oleh Amerika Syarikat. Dalam hal ini saya yakin bahawasanya kepimpinan negara kita ini begitu konsisten bersama dengan pimpinan-pimpinan NGO yang lain menolak latar belakang politik dan agama serta bangsa untuk bersama dalam konteks kemanusiaan begini. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita lakukan ini untuk bangsa, semua bangsa, untuk dunia, untuk keamanan, atas nama keamanan. Hindarkan sikap yang tidak ambil tahu ataupun sekadar sekali sahaja menyokong. Berterusan, itu yang saya keingat
Dan memetik kata Datuk katakan tadi, ini bukan untuk orang Muslim saja, ini untuk semua. Kerana di Baitul Maqdis, di situ ada tempat sucinya orang Kristian, umat Islam dan juga orang Yahudi. Dan yang menjadi dalang utama adalah Zionis. Dan jadi kami ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi Datuk. Mudah-mudahan semoga Allah berkati. Kita jumpa sana insya-Allah. Ada umur rezeki saya Pada sampai. anda semua jangan lupa pukul 12 tengah hari sebentar lagi. Program akan berjalan pukul 12. Kalau boleh sebaiknya dapatkan pakaian putih. Tapi kalau tak dapat, katalah tak dapat, datanglah juga. Tidak mengapa. Datanglah juga tidak mengapa. Yang penting hati itu, bawa yang hati yang suci. putih. Hati biar putih. Dan kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita bersama dengan surah Al-Bayyinah. Bersama dengan surah Al-Bayyinah ya. Kita nak bacakan bersama nanti. Okey. Saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk hadir beramai-ramai ke Himpunan Solidariti menyelamatkan Baitul Muqaddis pada hari Jumaat 22 hari bulan mulai jam 12 tengah hari di Masjid Putrajaya. InsyaAllah kita berjumpa nanti. Nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Ya Tuhan, sedap betul bacaannya. Masya-Allah. Saya dah hafiz dah sini dah. Ya. Oh, dengan mengaji je mengantuk. Bukan baik tak. Satu sama. Khusyuk. Tak, saya nak kata sesedapnya. Astagfirullahaladzim, masya-Allah. Sedap apa, sejuk perut ibu mengandung. Allah Rabbi, masya-Allah. Ada satu ibu je kan? Setakat ni lah. InsyaAllah. Dua ibu lah, ibu Muntul dan ibu. Bagus. Ustazah Asti tak dengan kita hari ini. Baik. Tapi Ustaz akan bantu kita hari ini. Kita nak selami surah kita, surah Al-Bayyinah hari ini.
Mungkin Ustaz boleh mulakan sambil-sambil rakan-rakan kita nak hubungi kita 1888 Bismillah. Mungkin sebab dalam masa yang ada ni, mungkin kita boleh rangkumkan semua apakah ibrah dan pengajarannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qari Qari'ah Dayah dan tuan-tuan para penonton special ataupun penonton Nasi Lemak Kopi O yang sabar minggu bersama dengan Nasi Lemak Kopi O. Surah Al-Bayyinah ni adalah surah yang diturunkan di Makkah. Surah yang ke-98 mengandungi 8 ayat. Surah Al-Bayyinah ni apa Jabat Talib? Dia satu surah yang orang ramai takut nak baca. Kenapa? Sebab dia sangat panjang. Oh, takut okey. Dia 8 ayat saja tapi panjang. Kalau dia. musim tadarus kan, contoh Ramadan ke apa, you kena surah apa? Ayat okey, alhamdulillah, qul huwallah. Tanya ayu ad-duha. Tukar dengan ayat boleh. You surah apa? Al-Bayyinah. Surah apa tu? Macam tak pernah dengar je. Contoh tak semualah tapi ada. Jadi surah Al-Bayyinah ni istimewanya ketika turun surah Al-Bayyinah ni tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah Jibril memberitahu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, bagi tahu kepada sahabat bahawa surah ini diturunkan kepadanya. Bagi tahu kepada Ka'ab kan bahawa Ubay bin Ka'ab, surah ini turun kepada dia. Maka Ubay pun pergi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah Allah menyebut namaku? Ya wahai Ubay, Allah menyebut namamu. Maka Ubay menangis. Menangis kerana apa? Kerana Allah ingat nama dia, Allah sebut nama dia melalui surah ini. Mesti dia orang yang hebat, sangat seorang hebat. Sahabat yang sangat hebat, seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang pandai, sahabat yang genius, sahabat yang itu dan penulis Al-Quran juga. Dan beliau juga mencadangkan untuk Al-Quran yang ditulis di lembaran-lembaran untuk dibukukan. Dan dulu kan bahasa awal-awal Quran ditulis di pelepah tamak, di kulit-kulit binatang dan sebagainya. Dan dihafal ya. Begitu istimewanya Ubay ni. Menangis dia. Ada surahnya macam dalam surat bos kita bagi kan. Sempena perhimpunan dan sebagainya. Ada berjuta manusia ni. Dan terima kasih kepada Talib yang begitu. Kita rasa macam mana? Talib memang dia pengsan masa tu. Pengsan. Contohlah kan, contoh maknanya itulah perasaan Ubay. Okey Ustaz, sekarang Ustaz, kita dah ada pemanggil Ustaz. Sampai tadi tak sabar. Masya-Allah, silakan. Ustaz nak telefon dia. Baik, jadi kita bersama dengan siapa sekarang ni? Puan Zahra ya, dari Pahang. Okey, dek kerana surah kita ni panjang, kita bagi-bagilah ya. 5 ayat pun boleh. 5 ayat Puan Zahra. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan baca sampai ayat kelima dahulu ya. Okey. Silakan Puan Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Ya, silakan. Memang tak jumpa Ustaz. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Bagus betul bacaan. Masya Allah. Ayuh, cik kalau Ustaz Azli. Bagus baca, subhanallah. Bagus bacaan dia. Bagus bacaan, jelas sebutannya, ada taranumnya macam yang saya baca tadi. Lagu apa Mas Alik? Lagu Hijaz. Ya, lagu Hijaz. Masya-Allah. Ustaz, tadi kita ada wakil wanita. Sekarang kita ada wakil lelaki. Oh, ya kan di sini. Bukan di sini, kita simpan dulu wakil ni. Reserve dulu. Jangan menunggu sini. Nak sambung bacaan. Saya standby nak sambut. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya. Tuan, apa namanya tuan? Apa khabar? Khabar baik. Khairil, alhamdulillah. Cik Khairil di Batu Pahat dia.
Dari Johor. Baik, alhamdulillah. Baik. Tuan bacaannya daripada ayat ke-6 hingga ke-8. Silakan. Silakan. Sambung. Innal-lazi. Innal-lazi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Terus? جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Masya Allah. Saya bacaannya Alhamdulillah. Cuma perhatikan satu saja huruf tadi yang perlu diperhalusi, iaitu adalah huruf ha. Yang mana satu ayat yang mana satu? Ha pedas daripada tajri min tahtihal ha tu. Ayat yang ke-8, ayat ke-8. Baik. Ayat yang ke-8 tadi. Kan? جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها tu tah pedas. Ha pedas kat tengah ni. Tengah pedas. Sana tengah. Penonton kat tengah ni. Ha pedas tu kan. So kalau tak dia jadi tiha. Lepas tu baru tahtihal. Kalau yang tak pedas macam mana Ustaz? Ha besar. Pangkat. Yang ha bulat kat bawah, ha yang pedas tu kat tengah. Tapi dia dah dekat-dekat tu, so senang kita nak bezakan. Tihal. Okey, siapa pedas macam pedas kan Ustaz? Ha pedas ni. Contoh tu. Sebab dia dipanggil ha pedas tu. Ini Ustaz. Ya. Memang tak berhenti orang kau Ustaz. Silakan. Ayat 1 hingga 5 kata nak baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Azhar, orang Penang kita, Cik Azhar. Dia terus baca 1 sampai 5 boleh? Boleh ke? Cik Azhar? Silakan. Ya. Ayat 1 hingga 5. Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Teruskan baca, jangan dengar di TV, nanti akan lewat nanti. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Bagus. Teruskan. Ya, teruskan. Jangan dengar di TV. من الله يتلو صحفا مطهرة. Ya. Terus. Jangan dengar di TV. فيها كتب قيمة. Iya. Teruskan. Lagi. Jangan dengar di TV. Jangan tunggu di TV. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Hati-hati. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Cuba ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi ya. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Ayuh. Bagus. Lagi. Satu lagi. رسول من الله. Salah tu. Kejap. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Iya. Bagus. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Ayuh.
وذلك دين القيمة. Sadaqallahul azim. Ya Allah, bagus dia. Yang penting nak mencuba dan Quran ni lah memang macam ni caranya. Two way station kan, maknanya guru boleh sama bacaan, kita baca depan guru, guru boleh betulkan kan. Jadi itu Quran dia memang bersifat dia macam tu, kena talaki. Okey, bagus. mungkin kita terus habis kita sambung Ustaz. Saya cuba sambung Masya-Allah. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Cuba ambil balik fi nari jahannam. Daripada fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Pedas. Okey. Wa amilus solihat. Cuba. Okey. Ya. Wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Boleh? Qori saya. Qori satu ayat. Betul ayat. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Sedap betul dia baca ya Allah. Nampak letak. Okey. Ustaz, kira nak tanya juga last sebelum kita habis macam kita nak belajar ni kadang-kadang nafas terputus dekat situ. Boleh Ustaz kita slow walaupun dia macam ni. Macam Dayah baca tadi ada terputus. Dalam pada kita belajar tak apa. Tapi kalau dah tahu nanti dia tak boleh putus. Dia kena berhenti. Kan? Dia kena berhenti macam awak nak pergi mana saya. Kan tak lengkap tu kan. Contoh kan itu maksudnya tu penting tu kan. Tapi dalam belajar tak apa, tak ada masalah. Jadi sebenarnya yang kita tak sempat hari ni adalah nak tahu pengajarannya lah. Pengajarannya. Sikit je Ustaz. Okey, baik. Sikit lagi. Saya nak rangkumkan 1 minit. Ayat ini sebenarnya menceritakan perihal ataupun perangai orang Arab ataupun orang kafir yang mana dia kata nanti bila datang Rasulullah baru aku beriman. Bila datang Al-Quran baru aku beriman. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ni, dah datang dah Muhammad Rasulullah SAW, dah datang dah Al-Quran. Tapi mereka tetap tidak mahu beriman. Itulah PL perangai. Nak tunggu alasan lagi ni. Macam-macam alasannya. Baik, itulah dia. Sama-sama. Kami dapat belajar. Amin. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Dia ni ustaz ni dia yang best lagi. Saya mula excited kan dia belajar lagunya Hijaznya. Itu yang best. Tapi tak apa. InsyaAllah ada sekian umur kita jumpa lagi. Sadaqallahul azim. Baik. Jadi apa pun yang penting niat usaha kita nak memperbaiki bacaan. Biar tak sempurna. Yang penting adalah caranya. Dan jangan juga beritahu juga ada juga kejap lagi kita nak belajar masak. Kita ada campak Ustaz. Selepas ini jangan ke mana-mana. Nasi lemak kopi InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan kembali selepas ini. Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Seperti yang dijanjikan, kita akan masak itu campak-campak segmen kita. Tapi kali ini kita ada Chef Cilik Kecil. Ya, namanya Nazmin. Dan di sana Chef Sada orang macam tu datang. Naim, Chef Naim. Terima kasih datang. Adik cuti sekolah datangkan siapa kat sini hari ini? Mami. Maminya siapa nama? Maria Teguh Sabri. Ya Allah, ni anak Maria Teguh Sabri ke? Tengok muka ala comel. Okey, jadi baik. Jadi hari ini kita nak masak. Kita masak campak apa ni? Hari ni kita nak untuk segmen campak-campak ni kita nak tunjukkan cara buat pizza sebenarnya. Okey. Pizza. Ya, sebab biasanya pizza ni memang kita boleh masak. Okey. Kita nak minta adik ni tolong sapukan. Bahan-bahannya dulu. Biasa masak. Chef, bahan-bahannya dulu Okey, chef. bahan-bahan yang kita pakai ni adalah tak apa dia letak. Tomato paste ataupun tomato puree. Kalau tak ada tomato sauce pun boleh. Lepas tu kita dah campur sedikit dengan mix herb.
Dalam tu ada dry oregano, ada thyme, ada rosemary sikit. So untuk resipi ni memang mudah lah sebenarnya. Kalau nak buat sos dia pun kita tak payah panas-panas kan. Kita hanya perlu gaul. Jadi untuk adik-adik kecil macam ni, macam adik Nazni ni dia boleh buat sendiri. Tengok kan? Nampak sangat dah biasa turun dapur. Kalau adik kecil boleh buat apa lagi untuk orang yang dah macam buruh. Buang. Tak, ni nampak sangat mama dia duduk kat depan TV dia. Masak pizza. Siap terus siap. Nampak? Dia cara nampak. Nampak kan? Ada cara lah. Tapi pizza, selalunya orang kaitkan dengan pizza kan dia macam jenis crust. Betul. New York crust lah. Lepas tu yang nipis. Yang hari ni kita buat jenis macam mana, Chef? Okey, yang hari ni jenis nipis. Sebab bagi saya kalau pizza ni kalau nak makan dia mestilah roti dia mesti yang nipis. Sebab macam Dayah sendiri pun minat yang nipis tu. Macam mana? Janganlah macam rasa nampak sangat dia crush tak apa, jangan crush. Itu bahaya. Okey, sebab bagi saya kalau adik boleh susun sayur ni. Adik susun. Susun dik. Saya tak makan sayur. Mama tak bagi skrip awal-awal ke? Lakon je lah. Bukan nak cakap sayur pun tak berapa nak makan. Okey, tak apa. Macam tu kita boleh buat setengah. Setengah ni letak sayur, setengah ni kita buat sosej je. So kita akan ada dua side. Itu orang kata anak-anak berlaku jujur. Mama dia pun lupa bagi skrip. Okey, Chef, teruskan tadi. Okey, jadi kalau saya suka yang nipis ni sebab dia akan lebih fokus pada rasa. Pada dia punya sos tomato tu dan dia punya sayur kan. Dan kita untuk yang kali ni punya saya buat resipi ni agak unik sikit. Kenapa? Sebab biasanya kalau anak-anak kecil ni dia ada yang allergic dengan bahan tenusu macam cheese. Jadi ada yang tak boleh makan pizza sebabkan cheese dia saja. Saya pun allergic cheese juga. Allergic kalau nampak mesti kena makan. Benda kena makan. Ini yang tak boleh makan. Ini yang tak boleh telan. Okey, jadi dan dalam masa yang sama juga sebab original pizza ni dia sebenarnya hanyalah tomato sos dan juga sayur dan sedikit minyak sebenarnya. Jadi ini adalah yang original daripada tahun 1900 ni. Ni original resepi dah ni. Original dah. Baik, kita nak rasalah apa original. Sementara adik kita ni masak ni selalu masak apa kat rumah dengan mama? I tak masak dengan mama. Habis tu masak apa dengan mama? Skrip tak ada. Ini banyak benda. Kita ada banyak benda boleh kata kan ni. Lagi masak apa? Selalu masak. Biasa masak apa? Selalunya masak pizza paling the most. Pizza. Memang boleh nampak memang boleh nampak gaya dia memang. Selalu mama masak apa kat rumah? Mama masak makanan Melayu. Disgusting. Astaghfirullahalazim. Tak, ini dikatakan taste anak-anak dan ibu berbeza. Sekarang ni dah anak-anak muda sekarang ni dia punya rasa dia dah berbeza daripada moden. Tak nervous. Saya nervous bila adik dia bercakap. Takut dia cakap lagi Betul je. Aduh ya. Betul-betul cakap Marial. Dia cakap je. Dia cakap je. Memang tak cover. Kalau selain daripada beef kan, apa lagi? Alright, sebenarnya untuk pizza ni dia macam-macam topping yang ada lah. Macam adik cendawan. Okey, macam kalau rasanya tak boleh makan beef boleh gantikan dengan seafood, boleh gantikan dengan ayam dan sebenarnya untuk resepi ni dia macam-macam. Boleh pakai yang macam saya pakai ni macam pepperoni ataupun salami lah. Maksudnya yang chicken ni ada yang beef, ada yang macam seafood ni kan. Jadi macam ni pun kita buat ni pun adalah satu jenis juga. Kita buat sebelah-sebelah. So maybe yang macam adik Nazni dia tak makan sayur. Adik Nazni dia tim saya. Kita akan ambil bahagian yang tak ada sayur, okey? Kita dua akan ambil bahagian yang ada sayur. Terpaksa lah. Terpaksa ke? Okey. Baik. Habis tu minyak tu bila letak tu? Okey, minyak ni kita akan letak sekarang. Okey. Done with the topping. Nazni suka mushroom ke? You don't like mushroom? But I do like mushroom soup. Bagus. Okey. Cuti sekolah ni apa yang awak buat selalu kat rumah? Sayunya tengok music video. Lagi. K-pop dengan style yang K-pop. Mari kita kantorkan lagi. Tengok K-pop. Nyanyi sikitlah. Boleh lagu apa awak tahu? Janganlah, dia kata dia bukan suka nyanyi, dia suka tengok video kan. I see. Biasa kena pandai menari juga. Pernah tengok abang Talib menari menyanyi K-pop, dia pandai. Okey, apa kata? Abang ni dah pakcik dah ni Okey, jadi sebenarnya okey, yang ni lah dia sebenarnya kalau kita patutnya dah siap kita akan gantikan dengan cheese. Baik. Sebenarnya untuk yang kali ni saya letakkan sedikit minyak zaitun. Ganti. Boleh ganti kan sebenarnya. Kadang-kadang ada orang yang tak boleh makan dengan cheese kan. Jadi kita pakai minyak zaitun supaya kita boleh masak dia dan dia punya bau tu akan naik lagi lah. Alright, sebenarnya dekat dalam ni ada magic. Ada magic. Alright. Abrakadabra. Cuba tengok. Tengok apa jadi? Alright, jadi kita bawa keluar. Power lah Chef Naim. Tapi nampaknya adik ni terpaksalah makan yang ada sayur juga. Dia kena makan yang ada sayur juga sebab tak apa, kita ada dia punya cara-cara makan bahagian yang tak ada sayur. Sebab ini kita dah buat. Ini kita akan bakar. Okey. Tak apa, yang ni ada siap. Okey, bakar berapa lama tu? Yang ni ada cheese. Ini ada cheese, yang ni tak ada cheese. Dia adalah dua versi berbeza lah. Berapa lama nak kena bakar tu? Okey, biasanya kalau untuk thin crust ni sebenarnya kita nak bagi dia cair je. Keju dekat atas tu lebih kurang dalam 180 selama 20 minit. Baik.
Okey. Mari kita bagi adik ni rasa. Ada promotornya? Kita dah siap. Kita nak rasa sekarang. Okey. Wow. Okey, siap potongan. Pepperoni, peperiza. Semua benda nama bagilah. Kena ada kat rumah satu ni. Kena ada. Ni senang sikit kalau nak potong. Rasa cakap semata-mata lah. Semata-mata dah ya. Masaknya hidup je. Ada je simpan. Saya masak lah. Okey, cuba rasa. Alright. So, kita dah habis pun untuk Nasi Lemak Kopi O hari ini. Baik. Sambil-sambil Syah potong dan jangan lupa besok Nasi Lemak Kopi O kita bersiaran. Dan diingatkan sekali lagi jam 12.30 hari nanti kita akan Himpunan Putih Solidariti menyamakan Baitul Maqdis. Baik, insyaAllah. Teruskan bersama kami esok dan lusa bersama rakan-rakan kami. Sepertinya Nasi Lemak Kopi O akan membincangkan pelbagai topik. Ya, jadi jangan ke mana-mana sekarang ni. Mari kita rasa. Kita makan. Masa tu tak bagi pergi mana-mana lagi. Walaupun esok jumpa kita rasa. Okey, Adi Razif rasa dulu. Okey. Mari kita rasa. Rasa. Daya, ambil satu Daya. Saya bagi semua ambil dulu. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free.